TV KPM. Satu tambah satu dua. Ada jubin. Ada jubin segi tiga, ada jubin segi empat tepat, segi empat sama, segi empat selari pun ada. Wah, ini lagi menarik. Ada tiga segi, kalau dua dicantum jadi segi empat. Tapi apa yang kita nak belajar ini dengan ada jubin semua ni? Wah, pening ni. Yang warna-warna. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM untuk menengah rendah hari ini. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Ya, kita bersama dengan Cikgu Azlima. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, saya tanya Cikgu. Saya masuk tadi, saya nampak ada jubin empat segi tiga ni dan juga warna-warni ni kan Cikgu. Sebenarnya apa yang kita nak belajar ini Cikgu kan? ni? Okey, hari ini kita akan belajar, kita akan sambung daripada daripada sebelum ni, yang sebelum ni iaitu parameter dengan luas. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang parameter dengan luas tapi dalam perkaitan dia. Baik, that's why cikgu sediakan jubin. Disebab itulah ada jubin segi empat apa semua ni Cikgu. Saya ingatkan tadi nak buat construction tadi. Oh no, tak. Okey, baik Cikgu. Saya sebenarnya sangat teruja untuk teruskan kelas kita pada hari ini, yang mana kita nak sama-sama nak belajar berkenaan dengan mata pelajaran matematik yang Cikgu sebutkan sebentar tadi. Tapi sebelum kita nak mulakan Cikgu, yang mana kita nak kena sentiasa patuhi protokol kesihatan. Kita ada gel pembasmi kuman Cikgu untuk kita gunakan, silakan. Okey, mungkin ada di rumah kalau tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun untuk pastikan objektifnya sama, menjaga kebersihan diri. Baik, ada murid-murid Cikgu dah pun bersedia Cikgu untuk bersama-sama. Tapi sebelum tu Cikgu, saya nak persilakan Cikgu untuk ke meja kita. Okey, saya pun akan bergerak ke sana. Ini kita nak berkenal-kenalan dengan murid-murid kita lah Cikgu. Kan orang kata, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke? Mungkin boleh bukakan mikrofon anda. Sihat, Alhamdulillah. Oh, sihat, Alhamdulillah. Semua nampak malu-malu Cikgu. Kan itu dia, bersopan santun. Baik, kita nak berkenalan dengan murid kita. Yang pertama, kita persilakan Putri. Silakan Putri. Assalamualaikum. Selamat petang Cikgu Azlima dengan Abang Azhar. Nama saya Putri Nur Syafiqah binti Irwan Ismadi. Boleh panggil saya Putri. Lepas tu, cita-cita saya bila dah dewasa nanti ingin menjadi seorang doktor. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Putri. Baik, terima kasih Putri. Itu dia perkenalan pertama kita dengan murid yang pertama. Kita persilakan seterusnya Mariam. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu dan Abang Azhar. Nama saya Mariam Maisara binti Faizal. Boleh panggil saya Mariam. Selamat kenalan. Selamat berkenalan. Apa cita-cita awak Mariam? Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pelukis. Nak jadi seorang pelukis Cikgu? Wah, ini memang hasil tangan ni memang luar biasa ni rasanya. Baik, terima kasih Mariam. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Ammar. Silakan Ammar. Hai, selamat sejahtera Cikgu dan Abang Selamat sejahtera. Saya Muhammad Nur Ahmad Iman bin Fuad. Boleh panggil saya Ammar. Baik, Ammar, apa cita-cita awak Ammar? Jadi seorang doktor. Nak jadi seorang doktor. Wah, kita doakan moga dipermudahkan untuk Ammar. Baik, kita nak berkenalan dengan rakan kita seterusnya, Chan Pui Ying. Silakan. Selamat sejahtera Abang Azhar. Selamat sejahtera Cikgu Azlima. Nama saya Chan Puying. Boleh panggil saya Puying. Okey, baik. Terima kasih Chan Puying. Seterusnya Tan Yong Sheng. Silakan.
Salam sejahtera Cikgu Azlima, Abang Azhar. Nama saya Tan Yong Sheng, boleh panggil saya Vincent. Cita-cita awak? Cita-cita saya adalah jadi seorang accountant. Accountant. Wah, ini suka dengan kira-kira ni cikgu. Ini kena dengan mata pelajaran kita hari inilah, matematik. Baik, dan yang terakhir Faris. Silakan Faris. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Faris Azmi bin Abdul Syukur, boleh panggil Faris. Cita-cita saya adalah untuk menjadi saintis. Untuk jadi pilot, juruterbang. Itu dia. Baik, terima kasih Faris Azmi, dan kita dah berkenalan dengan ke-6 murid kita cikgu untuk hari ini, yang mana semuanya sangat-sangat luar biasa, dan yang paling penting semua ada impian. Jangan malu untuk pasang impian ya. Dan kita nak teruskan. Saya tak sabar cikgu. Saya dah geram je tengok Jubin tu tadi cikgu kan. Tertipu saya. Apa kita nak belajar ini kan? Rupanya nak belajar pasal matematik dengan topik kita perimeter dan luas. Okey, kita nak teruskan. Saya persilakan cikgu untuk ke kita punya plasma. Okey, hari ini kita akan belajar perimeter dan luas. Baik. Okey, rentetan daripada dua topik sebelum ni, dan kita akan membuat 2 SP hari ini, Azhar. Baik. Iaitu yang pertama adalah membuat dan mengesahkan konjektor tentang perkaitan antara perimeter dan luas, dan yang kedua adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas bagi segi 3, segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 4 selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut. Baik cikgu. Jadi kita akan jumpalah nanti, kita akan belajar teruskan lepas ni. Okey, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita cikgu. Itu adalah untuk standard pembelajaran yang kita akan belajar lah. Maksudnya untuk kalau kita tengok tadi dari sudut perimeter dan juga luasnya, kita tengok tadi segi 4 tepat, segi 4 sama, kiraan untuk keseluruhannya lah cikgu. Okey, baik. Saya nak tanya dengan rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda semua dah bersedia untuk kita nak teruskan kelas kita ni? Senyum sikit. Sebut 3. Okey. Semua malu-malu cikgu. Baik. Disebabkan semua dah bersedia untuk kita mulakan, kita bagi ruang dan peluang untuk anda semua berehat seketika, boleh minum air kejap, dan kita jumpa seketika nanti dalam mendengar rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan untuk menengah rendah seperti yang kita sebut sebentar tadi, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dan juga perbincangan kita berkenaan dengan mata pelajaran matematik, dan juga topik kita adalah perimeter dan juga luas cikgu. Tadi kita dah dengar dah murid-murid kita yang bakal doktor, bakal juruterbang ni cikgu, semua dah bersedia, dan kita nak teruskan pembelajaran kita cikgu. Silakan. Baik, silakan cikgu. Okey, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita hari ini dengan imbas kembali. Baik. Okey, cikgu nak tanyalah, kita dah belajar perimeter dan luas sebelum ini. Okey, cikgu nak tanya, siapa di Google Meet yang nak bantu cikgu nak memberitahu apa yang kita tahu tentang perimeter dan luas? Siapa yang nak bantu cikgu? Baik, siapa yang nak menjawab ataupun nak membantu cikgu untuk kita mengimbas kembali perimeter dan juga luas cikgu ya? Apa yang awak faham tentang perimeter? Saya nampak macam Putri cikgu. Saya dah kata dah, Putri macam tu. Okey, Putri, silakan Putri. Yang saya tahu tentang perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi suatu objek yang tertutup. Ya, bagus Putri. Okey. Betul cikgu ya? Ya. Okey, itu untuk perimeter. Perimeter. Okey, bagaimana pula dengan luas? Siapa nak bantu cikgu? Baik, siapa yang nak membantu untuk luas? Okey, silakan Amal. Amal macam tu, dia siap bagi senyuman yang manis. Silakan Amal. Luas adalah sesuatu permukaan yang terdedah. Macam mana sekali lagi Amal? Luas adalah sesuatu permukaan yang terdedah.
Satu permukaan yang terdedah. Ya, satu permukaan yang terdedah dan kita kira luasnya menggunakan rumus. Baik. Okey, rumus tu telah dibuat sebelum ni kan. Jadi anak-anak semua dah tahu. Baik. Jadi sekarang ni kita nak imbas kembali. Baik. Okey, bagaimana kita nak mengira perimeter dan juga luas. Okey, kita bagi satu jubin. Baik. Okey, jubin di sini. Okey, Azhar, kita nak jubin kita ya. Okey, sekarang cikgu nak ukur jubin ni lebar dan panjang dia. Okey, kita ukur. Azhar boleh ukur kat yang tu. Sama je tu. Okey, kita nak ukur ya. Anak-anak tengok. Baik. Ada berapa panjang ni? Azhar nampak tak berapa panjang? Nampak cikgu? Lebih kurang 30 cikgu. Ya, 30 sentimeter panjang dia. Yep. Bagaimana pula lebar? Lebarnya adalah sama cikgu, 30. Okey, jadi lebar dan panjangnya adalah sama sebab dia adalah berbentuk segi empat sama. Okey, jadi kita akan tengok bagaimana cikgu akan letakkan di sini. Baik. Panjang dan lebarnya 30 cm. Okey. Baik. Siapa yang nak bantu cikgu untuk memberi macam mana memberi nilai parameter, macam mana kita nak kira Azhar? Okay. Azhar pun boleh kira? Boleh cikgu. Okey. Tapi untuk pertama ni kita bagi ruang peluang dulu cikgu. Sebab murid-murid ni macam jeling-jeling saya. Abang jangan bagi kita orang dulu. Okey. Mungkin siapa yang nak bercuba untuk menjawab? Perimeter. Bagaimana nak dapatkan perimeter cikgu perimeter untuk segi empat sama dengan nilaian setiap sudut tu 30 cm. Baik, silakan Farish. Untuk perimeter kita boleh tambahkan 10 cm tambah 30 cm tambah 30 cm tambah 30 cm. Okey. Pendek 120 cm. Okey, bagus. 120 cm. Kita tambah semua. Okey, bagaimana dengan luas dia Pak Faris? Okey, luasnya bagaimana Farish? Perimeter kita dah dapat. Kalau luas kita boleh guna formula panjang darab lebar. Okey, panjang dan lebar bagus Faris. Lagi? Kita boleh darabkan 30 cm darab 30 cm. Jawapan dia 900 cm persegi. Okey, kita dapat 900 cm persegi apabila kita menggunakan rumus panjang darab lebar. Baik, maksudnya cikgu kalau untuk jawapan 900 cm persegi tu kuasa 2 tu mesti diletakkan mewakili persegi tadilah. Persegi. Oh, okey, baik cikgu. Right. Kita tengok pula yang kedua, bentuk yang kedua cikgu pilih adalah segitiga. Baik, ini cikgu Okey, ya. Cuba Azhar tolong ukur. Boleh cikgu. Sisi-sisi bagi semua sisi segitiga tersebut. Okey, kita nak tengok sisi yang pertama cikgu. Sisinya adalah okey, sekejap cikgu, saya nervous cikgu. Okey, lebih kurang 26. Ya. Sebab saya pegang terbalik ni saja, pegang terbalik pembaris ni cikgu. Okey, lagi sisi berikutnya Azhar. Sisi berikutnya. Sisi yang berikutnya cikgu Okey, kalau tadi dah pembaris yang terbalik ni saya buat tak terbalik pula lah. Okey, ini juga sama juga cikgu. Jawapannya adalah 26. Okey, satu lagi sisi Azhar. Okey, dan lagi satu sisi saya rasa ini akan berbeza ni. Okey, lagi satu sisi kita dapat nilaiannya adalah 20 cm cikgu. Okey, right. Jadi kita dapat 26 cm, 26 cm dan 20 cm sebab dia bukan segitiga sama, tapi dia adalah segitiga sama kaki kalau kita panggil dia. Baik, sama kaki. Right. So berbeza dengan segi empat tadilah cikgu. Nilainya semua sama. Baik. Okey, right. Sekarang kita nak minta anak-anak di Google Meet untuk membantu kita untuk mengira perimeter dan luas. Okey, siapa yang nak cuba? Siapa yang nak bantu dapatkan perimeter ni? Okey, Chan Puing, silakan. Perimeter segitiga ialah 20 cm tambah 26 cm tambah 26 cm sama dengan 72 cm. Okey, bagus Puing. Okey, bagaimana pula dengan luas Puing? Baik, luasnya Luas segitiga didapat dengan 1/2 darab tapak darab tinggi segitiga. Okey, ini adalah rumus bagi segitiga untuk mencari luas Azhar. Baik. Okey, bagaimana kita nak dapat luas dia Puing? 1/2 darab. Belum tu. Puing tak boleh kira lagi sebab kita tak tahu tinggi kan Puing? Okey, Azhar ukur tinggi dia. Okey. Tingginya cikgu ya? Maksudnya beginilah cikgu ya? Tinggi yang tengah Azhar. Okey, yang tengah ni kita pembaris ni diletak di kosong dan
Tingginya cikgu lebih kurang 24 cm. Okey, bagus Azhar. 24 cm. Baik. Okey, barulah Puing boleh menggunakan rumus untuk menyelesaikan luas segitiga. Tadi kita dah dapat formula tapi selagi tak dapat tinggi tak boleh nak selesaikan. Baik cikgu. Okey, bagaimana Puing? Luas dia? Baik. 1/2 darab 20 cm darab 24 cm sama dengan 240 cm persegi. Okey, bagus Puing. Okey, kita dah menyelesaikan parameter dan luas. Ini adalah SP yang kita belajar sebelum ini Azhar. Okey, jadi untuk yang ini kita dah rumuskan, anak-anak pun semua dah tahu apa itu parameter dan luas. Baik. Hari ini kita nak belajar apakah perkaitan di antara parameter dan luas. Oh, ada kaitannya juga cikgu. Ada. Okey, jadi baik, untuk kita nak membuat konjektor tentang ni, sebab tadi SP dia buat konjektor kan. Jadi kita membuat aktiviti pertama kita. Wah, ini yang best ni. Kita nak buat aktiviti ni cikgu. Sebelum tu, baik cikgu. Nabil. Okey, kesian dia memikirkan bagaimanakah jika luas segi empat tepat berubah apabila parameternya ditetapkan. Baik. Okey. Dan juga jika dia kata kalaulah segi empat tepat tu mempunyai parameter 16 unit, apakah pasangan panjang dan lebar yang mungkin? Okey, dan apakah luasnya? Baik. Ini persoalan-persoalan yang bermain di fikiran lah. Parameter ditetapkan. Tetapi luasnya bagaimana? Okey, jadi inilah kita nak buat aktiviti penerokaan bersama anak-anak di rumah juga dan juga di Jimit. Jadi kita akan buat menggunakan bongkah kayu. Okey, ini bongkah kayu yang ada ni cikgu. Ya, cikgu ada satu. Okey, kat saya ni ada bongkah kayu yang warna-warni dan juga bongkah kayu yang memang kayu punya style lah. Kan? Kita akan membuatkan bongkah kayu ni mengirakan dia sebagai unit. Baik. Okey, alright. Jadi kita boleh mulakanlah sekarang. Okey, murid-murid di Jimit boleh mulakan sekarang untuk membuat bongkah kayu ini mencari nilai luas dan parameter bagi segi empat tepat yang bernilai 16 unit. Okey. Okey, parameter dia 16 unit. Okey. Baik. Azhar ada. Saya ada cikgu. Okey, dan juga ada bongkar. Baik. Okey, Azhar boleh buat. Jadi kita akan selesaikan semua sekali cikgu. Ya. Okey. Kemudian Azhar kena gunakan jadual untuk meletakkan nilai panjang dan lebar, luas dan juga parameter. Baik cikgu. Okey, cikgu akan ke sana untuk silakan, buatkan cikgu punya. Cikgu pun akan buat juga. Ya. Wow, okey, ini yang menarik dan seronoknya. Baik, sambil-sambil cikgu, murid-murid kita saya nampak di Google Meet semua dah mula melakukan aktiviti yang cikgu berikan ataupun tugasan yang cikgu berikan. Saya kan dah percaya di rumah juga anda boleh lakukan yang mana seperti yang saya ada ni lah. Kan boleh gunakan bongkah ataupun jubin ni untuk kita nak kirakan tugasan ataupun aktiviti yang cikgu berikan sebentar tadi. Baik, kita tengok saya tunjuk dekat rumah lah, ada yang menjerit-jerit cikgu kata tak nampak lah bang. Okey, baik. Ini untuk kita kena susun. Tapi disebabkan susunan kita nak bagi nampak cantik, so saya buat dengan selang-selikan dengan warna-warni lah cikgu. Ya. Boleh cikgu ya? Boleh. Nampaknya semua fokus cikgu. Nampak tu semua tak angkat kepala tu cikgu. Rakan-rakan kita semua fokus untuk siapkan tugasan yang cikgu berikan. Itu dia. Saya dah percaya kalau anda di rumah juga mungkin ada yang sedang melakukan juga aktiviti sebegini. Jadi kita teruskan sahaja. Mungkin lagi kita akan dengarkan penjelasan daripada cikgu berkenaan dengan aktiviti kita. Baik. Okey. Saya dah siapkan untuk yang pertama cikgu. Okey, cikgu dah yang kedua. Aduh, cikgu dah yang kedua dah. Cikgu jangan laju sangat cikgu. Okey. Bila cikgu dah macam tu, saya kena lagi laju ni. Kan, tak boleh bagi can ni. Okey, macam cikgu tadi cikgu tuang kan, saya pun tuang lah. Lagi senang. Allahu Akbar. Itu dah terjatuh. Okey. Baik. Itu dia. Itu dia cikgu. Okey, Azhar cepat. Siapa siap dulu? Okey, kita tengok siapa siap dulu. Rakan-rakan di Google Meet ada yang dah siap ke? Belum lagi. Semua masih memberikan fokus mereka. Okey. Tiba-tiba saya macam terdengar wahyu cikgu. Minta color merah cikgu. Okey, baik. Okey, saya dah siap yang kedua cikgu. Okey, cuba yang ketiga pula. Yang ketiga. Itu dia, cikgu memang laju lah cikgu. Sambil kita siapkan ni juga. Mungkin
orang kata apa, selain daripada bongkar kayu, mungkin kita boleh gunakan Kita boleh guna macam-macam untuk buatkan benda ni. Macam-macam kita boleh guna. Selain daripada bongkar kayu, apa lagi kita boleh gunakan, cikgu? Kita boleh guna jubin. Oh, jubin yang sebenar, cikgu? Jubin kan jubin kan ada yang kecil-kecil tu. Kita boleh guna yang tu untuk menyelesaikan soalan ini, masalah ini. Baik, so tidak terhad hanya kepada bongkar sebegini sahajalah untuk kita nak lakukan. Okey, saya dah siap yang ketiga, cikgu. Okey. Betul ke ni kan? Takut pula saya. Okey. Bismillah. Okey. Cikgu pun dah siap yang ketiga. Okey, cikgu. Saya rasa cikgu, saya macam nak ubah sikit lah, cikgu. Saya macam tak yakin dengan jawapan saya ni, cikgu. Apa? Kenapa, Azhar? Acik ke, cikgu? Yang mana tu, Azhar? Yang kedua ni, cikgu. Sebab saya nampak dia macam makin kecil. Ya. Okey. Cepat. Kena fikir, Azhar. Sebab itu adalah kita sebab buat penerokaan. Jadi kita kena pandai untuk menyesuaikan. Okey. So terpulang lah, cikgu, ya? Ya. Sebab ini penerokaan. Jadi kita kena pandai menyesuaikan aktiviti kita tu macam mana kita nak buat. Kita kena solve the problem. Baik. Okey, jadi kita lihat. Saya ni dah masuk. Macam mana, cikgu nak siap dah ni? Cikgu dah siap dah. Saya sebab belagak sangat tadi, cikgu. Allahu Akbar. Kan bila cikgu saya sebut dah nak siap, baru terfikir macam salah je ni kan. Okey. Okey, cikgu. Adakah rakan-rakan di Google Meet ada yang dah siap? Kalau ada yang dah siap, boleh angkat tangan ataupun tunjukkan di skrin anda. Sekiranya. Okey, cikgu dah siap. Cikgu dah siap, cikgu? Alamak, saya tercabar betul ni, cikgu. Macam mana ni, cikgu? Okey. Okey, cikgu dah siap, cikgu, ya? Okey. Cantik dah tu. Okey, ada yang rakan-rakan kita yang dah siap, cikgu. Yang telah pun menunjukkan hasil. Boleh angkat awak punya hasil kerja awak. Okey. Jadi yang dah siap boleh angkat. Jatuh saya punya. Dia jatuh, cikgu? Ya. Okey, baik. Saya pun dah siap, cikgu. Yeay. Okey, bagus, Azhar. Wah, tapi dia orang lagi dahsyat, cikgu, ya? Ya. Allah Akbar. Itu saya kata kat cikgu tadi, saya punya terus jatuh. Okey. Semua dah ada. Okey. Baik. Right, angkat. Okey. Right, cikgu nak tanya. Okey, di sini kita ada jadual, Azhar. Sebelah Azhar tu ada jadual. Yap. Okey. Ada jadual bersama dengan saya, cikgu. Okey. Di sini, cikgu, ya? Jadual aktiviti ni. Alright. Daripada bongkar tadi, Azhar masukkan dalam jadual panjang, lebar dia dan juga perimeter dia dan juga luas dia. Okey. Sebab tu cikgu sediakan kalkulator. Okey, baik, cikgu. Okey, kita minta murid-murid Digimit bantu cikgu. Okey, ini cikgu letakkan dia sebagai bongkar A. Bongkar A, okey. Bongkar B, C dan D. B, C dan D. Baik, cikgu. Alright, untuk bongkar A. Bagi anak-anak di Digimit, okey, siapa yang nak bagi dulu maklumat tentang bongkar A ni? Okey. Apa yang dapatan awak daripada bongkar A ni, bagaimana dia perkaitan di antara perimeter dan luas? Maisarah, cikgu, dah kat tangan dah, cikgu. Silakan, Maisarah. Okey. Di sini saya dapati bahawa panjang dia adalah 7. Okey, panjang dia 7. Lebar dia adalah 1. Lebar dia ada 1. Okey, sebab sini 7, sini 1. Baik. Okey. Perimeter dia kita boleh tambahkan semua ni. Okey. 7 tambah 1 tambah 7 tambah 1 sama dengan 16. Okey, jadi perimeter dia 16 unit. Bagaimana dengan luas dia, Mariam? Luas adalah panjang darat lebar. Baik. Jadi? Dengan 7 darat 1 iaitu 7 unit persegi. Okey. Terima kasih, Mariam. Okey, ini adalah untuk bongkar yang pertama. Panjang dia adalah 7. Okey, dan lebar dia adalah 1. Baik. Itu sebabnya kita tulis panjang dan lebar dia 7 dan 1. Perimeter dia adalah tadi kita tahu bahawa adalah kita hasil tambah sisi dia. Okey, jadi 7 tambah 7 tambah 1 tambah 1. Baik. Dapat 16. Kemudian luas dia kita tahu tadi adalah panjang darat lebar bagi segi
4. Jadi 7 darab 1 kita dapat 7 unit persegi. Baik. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Sama tak jawapan Azhar? Sama cikgu. Wah, okey, bagus. Itu dia. Nah, Saya yang siap kedua. letak lagi unit je cikgu. 7 cm kuasa 2 bermaksud Azhar, 7 dia cm unit persegi. bukan sentimeter. Oh, okey. Maksud saya bukan sentimeter tadilah. Okey, saya silap dah ni. Sebab kita guna bongkah kayu, kita gunakan dia sebagai unit. Okey, baik. So, unit kuasa 2. Ya. Itulah pentingnya cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, bagaimana pula dengan B? Baik. Siapa yang nak jawab? Okey, kita teruskan dengan B cikgu ya. Okey. Okey, Vincent. Yes, Vincent. Okey, Vincent silakan. Okey, bongkar ni B, nampak tak? Baik, nampak? Bongkar B ni, dia mempunyai panjang dia 6. 6. Lebar dia 2. 2. Okey. Okey. Perimeter dia, kita dah tahu kan dia punya formula, kita tambahkan semua sisi dia. So, 6 unit tambah 6 unit tambah 2 unit tambah 2 unit sama dengan 16 unit. Okey, 16 unit. Kemudian untuk luas. Luas adalah 6 unit darab 2 unit. Sama dengan 12. 12 sama dengan unit. Unit persegi. Baik. Okey, terima kasih Vincent. Bagus, betul. Betul cikgu ya? 6 dengan 2, iaitu panjang dia 6, 6 tambah 6, 12 tambah dengan 2 dan 2 dapat 4 kan? Jadi 12 tambah 4 dapat 16. Baik. Jadi perimeter dia. Luas dia adalah panjang darab lebar. Baik. 6 darab 2. Jadi kita dapat 12 unit persegi. Baik. Okey, bagaimana pula C? Okey. Putri, cepat Putri jawab. Okey, cepat Putri. Untuk C. C. C, panjang dia 5. Okey, panjang dia 5. Lebar dia 3. Lebar dia 3. Jadi kalau perimeter kita tambah semua sisi, dapat jawapan dia 16 unit. Okey, 16 unit. Kemudian luas dia Putri? Kalau luas pula, panjang darab lebar 5 darab 3, jawapan dia 15 unit persegi. Okey, terima kasih Putri. Okey, sama juga tadi. Perimeter dia kita tambah je semua sebab dia panjang dia 5 dan lebar dia 3. Jadi 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 kita dapat 16. Manakala luas dia adalah panjang dan lebar 5 darab 3, 15 unit persegi. Betul cikgu? Betul. Cikgu, untuk D saya nak cuba dah cikgu. Okey, untuk D, right. Tengok semua kawan-kawan semua boleh jawab betul. Tapi kalau saya salah, cikgu betulkan saya cikgu ya? Ya, tak, kita belajar kan Zah? Okey, baik cikgu. Okey, untuk D cikgu, kalau kawan-kawan pun tolong betulkan saya kalau saya salah. Untuk D cikgu, kalau kita tengok daripada susunan bongkah yang kita buat sebentar tadi, untuk panjangnya kita ada 4. Okey, lagi? Okey, kemudian lebarnya juga 4 cikgu. Alright, lepas tu? Jadi untuk kita dapatkan perimeter adalah kita tambahkan ke semua sisinya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, jadi jumlahnya 16. Okey. Manakala kita nak dapatkan luasnya adalah menggunakan formula tadi, panjang darab lebar, jadi 4 darab 4, jawapannya adalah 16 cikgu. Okey, bagus Azhar. Alright, ni belajar daripada boleh-boleh dijimit lah ni. Okey, nak fight. Okey. 16 unit persegi cikgu Ya. Okey, saya bagi betul kali ini. Okey, jadi kita dah selesaikan jadual ini. That's why kita dah kumpulkan semua tapi kita belum menjawab soalan. Kita belum lagi. Kita baru baru selesaikan aktiviti. Ya, kita belum buat perkaitan dia lagi. Baik cikgu. Okey, daripada sini kita nak minta anak-anak DigiMeet atau murid-murid DigiMeet untuk membantu cikgu merumuskan apakah yang kita dapatan daripada jadual dan aktiviti kita hari ini. Baik. Siapa yang nak merumuskan? Silakan. Okey, Vincent. Vincent, silakan Vincent. Daripada jadual tersebut, saya nampak apabila perimeter dia sama, tapi luasnya akan menjadi semakin besar apabila bentuknya menjadi segi 4 sama. Okey, Azhar nampak tak? Nampak cikgu. Okey, daripada sini kita nampak kan perimeter dia sama je. Tapi luasnya nampak tak? 7, 12, 15, 16.
Tetapi bila Azhar tengok ini segi 4 tepat, ini segi 4 tepat, Ya. ini segi 4 tepat. Tapi bila sampai segi 4 sama, betul yang Azhar buat tadi adalah segi 4 sama. Okey. Right, bila dia menghampiri atau menjadi segi 4 sama, luas dia menjadi semakin besar. Okey. Itu perkaitan di antara perimeter dan luas. Luas. Apabila kita tetapkan nilai perimeter, luas dia akan berubah, tetapi akan menjadi lebih besar jika dia menjadi segi 4 sama. Walaupun perimeternya sama cikgu ya. Okey, jadi Baik. kita dah membantu Nabil untuk menyelesaikan masalah dia yang pertama tadi, iaitu apabila perimeter segi 4 tepat ditetapkan, luas adalah terbesar. Baik. Apabila segi 4 tepat itu menjadi bentuk segi 4 sama atau menghampiri bentuk segi 4 sama. Sebab kadang-kadang segi 4 tepat itu tak boleh menjadi segi 4 sama. Betul. Menghampiri. Jadi luas dia menjadi lebih besar. Lebih besar. Okey. Dan itu membezakan cikgu antara kalau kita dapat tengok tadi, membezakan antara segi 4 tepat dan segi 4 sama, walaupun perimeternya sama tapi luasnya berbeza cikgu. Ya, betul Azhar. Bentuk itu sendiri. Ya. Baik, saya dah faham cikgu. Untuk yang pertama kita dah bantu Nabil. Saya rasa Nabil pun dah lega, satu persoalannya dijawab. Kita dah berhenti rehat seketika cikgu. Bila dah selesai kita minum air kejap. Jumpa kejap lagi dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Azlimah Ahmed. Dan cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana perkaitan antara perimeter dan juga luas. Kita nak teruskan sesi kelas kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey. Nabil ada lagi persoalan dia, Azhar. Baik. Okey, dia kata bagaimana pula jika luas segi 4 tepat tu ditetapkan? Adakah perimeter berubah? Okey. Tadi perimeter ditetapkan. Perimeter ditetapkan. Kali ini luas pula ditetapkan. Okey, baik. Right, kita gunakan aktiviti kedua. Jom kita buat aktiviti kedua kita. Baik. Okey, aktiviti kedua kita adalah kita ingin membantu Salma menghasilkan sekeping kad berbentuk segi 4 dengan luas 100 cm persegi sempena hari lahir adik dia. Baik. Okey. Jadi, bagaimanakah cara untuk dia memperolehi ukuran bagi kad tersebut yang mempunyai perimeter terkecil? Baik. Jadi kita minta pelajar-pelajar DigiMeet untuk membuat aktiviti penerokaan bagi aktiviti 2. Baik. Jadi macam mana kita nak membantu Salma untuk menghasilkan kad ucapan. Okey. Ini kita nak buka kepada secara sukarela ataupun macam mana nak pilih, cikgu? Okey, siapa yang sukarela untuk menjawab, nak membantu Salma untuk menjawab persoalan ini? Dia nak perolehi ukuran bagi kad yang mempunyai perimeter yang terkecil. Okey, cikgu tunjukkan yang pertama dulu ya, Zah. Baik, cikgu. Okey, kalau kita tahu bahawa 100 cm, okey, 100 mestilah panjang dia 100 cm darab 1 kan, sebab luas dia 100. Baik. Okey, luas dia semua 100. Okey. Jadi kita nak buat kad ucapan P dulu. Okey, bila 100, panjang dia 100, lebar dia 1, maka perimeter dia berapa, Azhar? Perimeternya adalah kita akan tambahkan, cikgu. 100, 202, cikgu. Okey, 202 sentimeter. Sebab dia perimeter kan? Okey, jadi ini cikgu dah membina satu. Okey, yang lain, Azhar dengan murid-murid DigiMeet isikan jadual ini. Baik, itu kita selesaikan. Okey, PQRS. QRST. Baik, cikgu dah selesaikan untuk satu tadi, cikgu ya? Jadi kita ada 4 lagi. Okey, kita minta murid-murid DigiMeet. Baik. Untuk membuat kad ucapan Q. Berapakah panjang dan berapakah lebar dan berapakah perimeter dia? Sebab kita dah tahu dah luas dia adalah 100 cm persegi. Okey. Siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak memberikan jawapan? Okey, Puying. Puying, silakan. Bagi kad ucapan Q, panjang dia 50 cm, lebar 2 cm, luas 100 cm persegi dan perimeter 104 cm.
Okey, Puing. Bagus. Bagaimana? Okey, dapat Dapat Azhar cikgu. dapat tak? Dapat cikgu. Okey. Right. Untuk R. Siapa nak bantu cikgu? Farish. Okey, Farish. Panjang dia dapat 25 cm. Okey. Lebar dia 4 cm. Okey. Luas 100 cm persegi. Perimeter dia 58 cm. Okey. 58. Alright. Jadi kita dah Okey. dapat isikan yang ketiga. Bagaimana pula kad yang keempat? Baik. Okey, Putri. Putri, silakan. Panjang dia saya dapat 20 cm. Lebar dia saya dapat 5 cm. Luas dia 100 cm persegi. Perimeter dia 50. Okey, Putri. Baik, adakah betul jawapannya cikgu? Betul. Okey, bagaimana pula kad ucapan T? Baik. Okey, Mariam. Mariam, silakan. Mariam. Panjang dia adalah 10 cm. Lebar dia 10 cm juga. Okey. Luas dia adalah 100 cm persegi. Perimeter dia adalah 40 cm. Okey, right. Bagus, Mariam. Kita dah mengisi semua jadual kita. Baik. Okey, Azhar, untuk mendapatkan luas 100, dia adalah faktor bagi 100 ataupun yang paling senang kita cakaplah hasil darab untuk mendapat 100. Okey. Okey, nampak tak? Ini semua hasil darab untuk mendapat 100. Okey, baik, Jadi cikgu. siapa nak bantu cikgu untuk merumuskan apa yang dapatan kita daripada jadual kita ni? Siapa nak tolong? Okey, Amar. Okey, Amar, silakan Amar. Daripada jadual, saya katakan bahawa bila luas sama, parameter menjadi kecil apabila kad ucapan berbentuk segi 4 sama. Baik. Okey. Right. Jadi kita dapati bahawa apabila luas dia sama, parameter dia menjadi semakin kecil. Baik. Okey, jadi kita tahu bahawa bila luas segi 4 tepat ditetapkan, parameter dia menjadi adalah yang terkecil jika segi 4 itu membentuk segi 4 sama. Baik. Ataupun menghampiri segi 4 sama, Azhar. Ini kita dapat perbezaan cikgu di antara kalau perimeter ditetapkan dan juga luas yang ditetapkan. Okey. Okey, itu adalah perkaitan di antara parameter dan luas. Baik. Okey. Jadi boleh tak kita pergi terus kepada penyelesaian masalah? Boleh, cikgu. Okey. Jom. Azhar nak pilih soalan berapa untuk kita uji anak-anak kita ni? Okey, soalan yang kita nak pilih cikgu, mungkin soalan yang pertama cikgu. Soalan pertama atau soalan pertama? Okey, kita minta soalan pertama. Okey, yang ni anak-anak boleh cuba di rumah. Baik. Okey, kita akan buat penyelesaian masalah cabar minda pertama. Okey. Siapa nak cuba untuk cabar minda pertama ni? Okey. Okay. Wah, Maisara, cikgu dah angkat tangan macam tu dah cikgu. Okey, silakan Maisara. Cuba. Saya akan tulis X tambah kurungan 2X tambah 1 tambah kurungan X tambah 3 sama dengan 52. Okey, jadi penyelesaian dia semua macam ni. Betul tak Mariam? Angkat Mariam punya. Tulis tak? Okey, tak apa. Okey, ini adalah penyelesaian yang Mariam akan beritahulah. Tapi Baik. Mariam telah menyebutkan tadi yang atas ni. Yang pertama cikgu. Ya, X tambah 2X tambah 1 tambah X tambah 3 sebab parameter kan sama dengan 52. Kita pemudahkan, kita akan dapat nilai X sama dengan 12. Maka luasnya kita akan dapat AB sama dengan 2X tambah 1. Kita gantikan 12 ni dalam rumus tersebut, persamaan tersebut dan kita akan dapat 25 cm. Baik. Okey, satu soalan lagi Azhar. Okey, jom. Soalan yang seterusnya cikgu. Soalan yang kedua, cabar minda yang kedua cikgu. Okey, cabar minda yang kedua. Okey. Okey. Ini siapa yang nak jawab? Wah, Amar. Belum baca soalan lagi cikgu, tapi Amar dah bersedia. Dia kata tak apa, apa je soalan saya terima. Baik, silakan Amar. Mungkin saya bacakan soalan dulu boleh tak cikgu? Boleh, bacakan. Okey. Soalan ialah diberi perimeter tapak sebuah dewan yang berbentuk segi 4 sama ialah 82 meter. Cari 82 M. Cari luas tapak dewan itu. Okey, silakan. Bagaimana Amar? Disebabkan dia segi 4 sama, jadi 82 meter dibahagikan 4. Baik.
sama dengan 20.5 meter. Okey, kejap Mak. Okey, Baik. parameter 82 meter. Baik. Kenapa dibagi 4? Sebab dia ada 4 4 sisi. sisi. Okey, Baik. jadi dia dapat 20.5 meter setiap satu dia. Baik. Okey, bagaimana pula luas dia Mak? Untuk luas, panjang dan lebar jadi 20.5 meter dan Baik. 20.5 meter sama dengan 420.5 meter. Betul tak Zah? 420.25 meter, cikgu. Okey. Right. Betul. Meter persegi. Segi. Okey, sebab kita mengira luas dia. Okey? Baik. Right. Ada Azhar nak tanya apa-apa tak berkenaan dengan soalan ini? Okey, tak cikgu. So far cikgu, saya rasa saya memahami dengan apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi cikgu, dan kalau kita tengok tadi sebenarnya perlu memahami apa ni kita kata dia panggil formula cikgu. Ya. Formula kalau kita nak dapatkan luas, saya dah mula faham, adalah panjang mesti didarab dengan lebar. Untuk kita dapatkan perimeter adalah kita perlu tambahkan ke semua sisi. Ataupun bila dibagi nilaian yang 82, kita perlu bahagi untuk dapatkan setiap satu sisi itu berapa. Okey. Baik, kita nak ucap tahniah kepada rakan-rakan yang menjawab sebentar tadi cikgu, dan kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan Cikgu Azlima. Tadi cikgu, saya apa yang saya faham adalah kita dapat kalau luas ditetapkan, dia punya perimeter semakin mengecil. Kalau dia menjadi segi empat sama. Manakala kalau perimeter ditetapkan, luasnya semakin membesar kalau menjadi segi empat sama. Ya, betul Azhar. Okey, itu dia. Saya dah dapat dah. Dan sedar tak sedar cikgu, kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan dalam slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Mungkin rumusan cikgu terhadap pembelajaran dan juga penerokaan kita sebentar tadi cikgu. Okey, sebelum saya buat rumusan, apa kata kita minta murid-murid di GMIT untuk membuat rumusan dulu. Apa yang dia pahamsepanjang kita belajar tadi, Azhar yang buat rumusan. Sekarang kita pergi minta dia orang pula buat rumusan. Baik, silakan. Siapa yang nak membuat rumusan? Mungkin okey, silakan Farish. Apabila perimeter ditetapkan, luasnya menjadi semakin besar dan membentuk segi empat sama. Okey, apa lagi kita belajar yang kedua? Baik, yang kedua Farish. Putri, Putri nak jawab. Okey, Putri, silakan Putri. Apabila luas ditetapkan, perimeter dia semakin kecil. Lepas tu hari ni kita belajar cara menyelesaikan masalah bagi perimeter dan luas dalam bentuk-bentuk tertentu. Baik. Okey, kan dah faham kan? Dan murid-murid di GMIT dan juga mohon murid-murid di rumah cuma faham apa kita nak sampaikan hari ini. Okey, betul tu. Yang pertama tadi kita belajar parameter yang sama ditetapkan, luasnya akan menjadi lebih besar jika dia menghampiri segi empat sama ataupun menjadi segi empat sama. Yang kedua, apabila kita tetapkan pula luas, parameter dia menjadi semakin kecil jika dia menjadi segi empat sama ataupun menghampiri segi empat sama. Dan juga yang akhir tadi kita dah menyelesaikan masalah bagi bentuk-bentuk yang kita sebut tadi. Yang tadi kalau kita walaupun berbeza tapi kita masih dapat selesaikan untuk tugasan tersebut. Baik, mungkin cikgu tadi kalau kita tengok murid-murid ataupun rakan-rakan saya dah menjawab, boleh kata semua dapat betul. Kan bila cikgu kata betul ni dan tidak ada yang saya dengar lagi kata salah. Mungkin sebagai rumusan berkenaan dengan prestasi rakan-rakan saya ni cikgu. Bagaimana cikgu? Okey, sepanjang kita buat aktiviti tadi, saya dapati Azhar dan juga murid-murid di GMIT kita memang bagus. Okey, faham apa cikgu minta, apa cikgu suruh buat. Okey, dan cikgu kita dah buat penerokaan tadi. Kita telah mencari parameter dengan luas, berkaitan dia. Jadi cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang untuk kita kawan-kawan. Wah, rasa hilang penat cikgu je.
Kan kita dapat selesaikan jawapan sebentar tadi. Itu adalah untuk keseluruhan lah cikgu. Untuk kita semua, kita berkongsi 5 bintang yang sama. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan, ada murid-murid di rumah kata, cikgu tak aci, dia orang je jawab, saya pun nak jawab juga. Bagaimana nak dapatkan bahan-bahan ataupun soalan cikgu ni, cikgu? Bahan-bahan tu boleh dapat daripada sumberku, portal Delima KPM. Tekan je, boleh dapat semua maklumat di situ dan juga latihan semua. Jadi boleh membantu murid-murid kita menambah ilmu diorang dan juga membuat latihan yang lebih untuk mahir dalam matematik. Baik, itu dia. Anda boleh terus pergi ke portal Delima Sumberku untuk dapatkan bahan-bahan yang terkini macam mana yang kita belajar sebentar tadi untuk anda lakukan di rumah bersama dengan ahli keluarga anda. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Azlimah Ahmad daripada SMK Serendah Selangor dan rakan-rakan saya juga daripada SMK Serendah Selangor. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan anda di rumah, jangan lupa temu janji kita setiap hari Didik TV KPM. Terus setia, terus bersama dengan kami walau di mana pun anda berada. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.